بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر، atau kama qal. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu an, kata dia, ada sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pasang satu kemah di atas kubur. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia cerita, dia kata ada satu kumpulan sahabat Nabi pergi pasang kemah tanpa mereka sedang. Rupa-rupanya kemah tu dipasang di atas kubur. Macam tu cerita dia. Wa huwa la yahsibu annahu qabr. Mereka tak sangka dan tak tahu, dan bukan saja nak pergi pasang kemah di atas kubur. Rupa-rupanya kemah tu dipasang di atas kubur. Fa idza فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. Dah pasang kemah, dah duduk di kemah itu, tiba-tiba dengar ada seseorang membaca surah Al-Mulk, Tabarakallazi biyadihil mulk, baca sampai khatam, sampai selesai 30 ayat. Di situ tidak ada rumah orang, tidak ada penempatan orang, tidak ada siapa, melainkan mereka sahaja. Mereka sama mereka tak ada siapa baca. Dah pasang kemah, dah duduk di situ, tiba-tiba dengar ada orang duk baca surah itu. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun keesokan harinya pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala: ya Rasulullah, inni darabtu khibai ala qabr. Dia kata, ya Rasulullah, cerita dia macam ni, semalam kami ada pasang satu kemah. Rupa-rupanya kemah itu kami pasang di atas kubur. Wa ana la ahbisu annahu qabr. Saya betul-betul tak tahu kata kubur di situ. فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. Duduk tak duduk kami dengar bunyi ada orang baca surah ini.
Baca daripada ayat 1 sampai ayat 30 sampai habis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, hiyal mani'ah. Daripada surah Al-Mulk itu, Nabi kata adalah al-mani'ah, surah penghalang. Yang bang siapa yang membaca bahkan menghafaz surah itu boleh menghalang dia daripada kena azab kubur. Maka surah itu dipanggil al-mani'ah, surah penghalang. Hiyal munjiyah. Nabi kata surah Al-Mulk juga adalah surah penyelamat. Siapa yang menghafaz dan selalu membaca dia pada tiap-tiap hari, dia boleh menyelamatkan pembaca itu daripada azab kubur. Tunjihi min azabil qabri. Nabi kata dia menyelamatkan orang yang baca dia daripada azab kubur. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmizi. Berbeza pendapat di kalangan ulama hadis. Imam At-Tirmizi sendiri mengatakan hadis itu hadis hasan gharib. Tapi ulama hadis yang mutaakhir, Syekh Nasiruddin Al-Albani, dia kata itu hadis dhaif. Dia kata, walaupun itu hadis dhaif, dia adalah hadis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna suratan fil Quran 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah, tabarakallazi biyadihil mulk, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, inna suratan fil Quran 30 ayah. Nabi kata sesungguhnya dalam Quran yang 30 juzuk itu ada satu surah, yang surah itu mengandungi 30 ayat. Syafa'at li sahibiha. Ini hadis sahih. Syafa'at li sahibiha. Siapa yang menghafaz dan selalu membacanya, dia akan memberi syafaat kepada pembacanya. Surah itu memberi syafaat kepada orang yang hari-hari membacanya, hatta ghufiralah. Dia memberi syafaat, maksudnya dia bagi pertolongan. Surah yang kita selalu baca, yang kita hafal itu, dia tolong kita hatta ghufiralah, sehinggalah kita diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia keep on asking, dia sentiasa minta kepada Allah. Surah tu, surah yang kita baca tu, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta dan dia minta dan dia minta hatta ghufiralah, sehinggalah kita yang jadikan amalan membaca surah ini diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, tabarakallazi biyadihil mulk. Surah itu ialah surah tabarakallazi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Hadis itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ka'ab radhiyallahu anhu, dia kata, man qara'a tanzilus sajdah wa tabarakallazi biyadihil mulk kutiba lahu 70 hasanah wa hutta anhu biha 70 sayyi'ah wa rufi'a lahu biha 70 darajah, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Ad-Darimi daripada Ka'ab radhiyallahu an. Dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man qara'a tanzilus sajdah wa tabarakallazi biyadihil mulk. Nabi kata, siapa baca dua surah ini. Yang pertama surah As-Sajdah yang dibaca pagi jemaat, dan yang kedua surah Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulk. Nabi kata, siapa yang menjadikan amalan
tiap-tiap hari baca 2 surah ini. Surah Sajdah dan surah Al-Mulk. Kutiba lahu 70 hasanah. Tiap-tiap kali dia baca, ditulis kepadanya 70 pahala. Wa hutta anhu biha 70 sayyi'ah. Dipadam daripadanya 70 dosa. Wa rufi'a lahu biha 70 darajah. Dan diangkat darjat dia 70 anak tangga. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra alif lam tanzil as-sajdah wa tabarakallazi biyadihil mulk, atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad, dan ada riwayat di dalam At-Tirmizi, dan ini hadis sahih daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanam. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur pada waktu malam hatta yaqra, sehinggalah Nabi baca alif lam tanzil as-sajdah, surah as-sajdah, wa tabarakallazi biyadihil mulk, dan surah Al-Mulk. Nabi tidak akan tidur sehingga dia baca 2 surah ini, 30 ayat, 30 ayat. Sudah baca, barulah Nabi bersedia untuk tidur, dan Nabi baca surah-surah yang tertentu pula sebelum tidur. Hadis itu hadis sahih, riwayat At-Tirmizi dan riwayat Imam Ahmad. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawadittu annaha fi qalbi kulli insan min ummati, atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tabarani. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, lawadittu, aku teringin sangat. Itu maksud dia. Lawadittu. Nabi kata, aku harap sangat, aku mau sangat, aku teringin sangat, annaha fi qalbi kulli insan min ummati, surah Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulk, ada di dalam ingatan dan hafazan semua umat aku. Lawaditu, maksudnya aku nak sangat, aku mau sangat, aku teringin sangat nak tengok setiap orang daripada umat aku hafal surah ini. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tabarani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, beberapa hadis yang telah kita baca membawa kita kepada satu faham bahawa surah Al-Mulk yang kita nak tengok tafsir dia pada malam ini, insya-Allah adalah surah yang sangat penting. Tanam satu azam dalam diri kita nak hafal surah ini. Sementara nak boleh keingat hafaz itu, nak baca surah ini tiap-tiap hari. Tidak boleh malam, pagi, tidak boleh pagi, malam. Macam mana pun kita tidak akan biarkan 24 jam berlalu tanpa kita membaca surah ini. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada sifat baharu. Tuhan yang pada tangannya ada kekerasan dan ada pemerintahan dan ada kekuasaan. Berkuasa Allah memulia dan menghina, menghidup dan memati, mengaya dan memaaf, memberi dan menegah kepada mereka yang dikehendaki di langit dan di bumi, dan di antara langit dan bumi tiada satu yang boleh menegahnya. Dia starting ayat dia macam tu. Surah Al-Mulk ada 30 ayat, tuan-tuan. Surah Al-Mulk kalau dibilang mempunyai 335 words, perkataan. Dan surah Al-Mulk
kalau dibilang mengandungi 1313 huruf di dalam dia. Yang surah ini dimulakan dengan satu ayat yang menceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala is the most powerful. Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah Tuhan yang maha berkuasa. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah, maha berkat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada tangannya, pada kekuasaannya segala kerjaan yang ada. Kalau hari ni kita atas dunia, kita ada rasa mereka ni hebat sangat dia ni. Allah jauh lebih hebat. Kalau sekiranya kita di atas dunia ni, kita melihat ada individu tertentu yang sangat kuat dia ni, sangat berpengaruh dia ni, sangat berkuasa dia ni, bukan banding dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala dia berkuasa dalam semua hal. Dia boleh memuliakan siapa yang dia mau, dan dia boleh menghina siapa yang dia mau. Dan Allah boleh sat bagi kemuliaan, sat bagi kehinaan kepada siapa yang dia mau. Bahkan kuasa Allah yang paling hebat, dia boleh menghidupkan orang yang dia mau, dan dia boleh mematikan orang yang dia mau. Satu kuasa yang tidak ada pada mana-mana makhluk, melainkan dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Firman Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala itu, atas tiap sesuatu amat berkuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah adalah Tuhan yang menjadikan mati dan hidup. Di sini pun satu perbincangan panjang. Pasal apa Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut mati dulu, baru dia sebut hidup? Biasanya kita sebut hidup dulu, pasal kita hidup, lepas tu baru kita nak mai hari mati. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dia kata, wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah ini berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa mencipta mati dan hidup. Sebahagian ulama tafsir kata apa? Kerana mati itu lebih penting daripada hidup. Mati itu lebih penting daripada hidup. Maksudnya apa? Apa hak nak jadi selepas mati, itu lebih penting daripada apa hak duk jadi semasa kita hidup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hidup atas dunia ni temporary, sementara. Hidup selepas mati, itulah yang kekal selama-lama. Bagi mana-mana manusia yang mati dalam keadaan tidak Islam, bangkit dia di hari akhirat esok di neraka abadan abada. Sampai bila-bila dia di neraka? Sampai bila? Infinity. Dia tidak ada penghujung kepada bila itu. Sampai bila-bila dia menjadi bahan bakar di neraka. Bermakna cerita selepas daripada mati lebih besar daripada cerita hidup. Kadang-kadang orang dia hantar SMS mai kat kita, dia kata apa? Dia kata pelik manusia ni. Manusia ni dia duk kejar, dia duk ligan benda hak dia nak tinggal. Satu wording yang pendek, yang ringkas, bila kita baca, kita ambil faham, takut. Semua tanpa kecuali. Semua manusia tanpa kecuali. Tok guru ke, ustaz ke, apa ke benda ke, dia duk ligan benda sementara. Duk ligan duit, duk ligan pangkat, duk ligan kemasyhuran nama, duk ligan populariti, duk ligan nak cari pengaruh. Benda yang dia duk ligan ni, semua benda yang nak tinggal. Bila kita dalami kata-kata itu, betul. Maknanya apa? Kita menyimpang daripada hak sebenar yang menjadi matlamat dalam kehidupan kita ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik cerita hidup, baik cerita mati, kedua-dua benda ni adalah supaya Allah mencuba dan Allah uji akan kamu pada masa hidup. Ini semua ujian. Hidup kita ujian. Allah bagi kita sihat, ujian. Allah bagi kita sakit, ujian. Allah bagi kita jadi orang yang berkedudukan, ujian. Allah bagi kita ni jadi satu rakyat marhain yang tak ada siapa kenal, ujian.
Allah bagi kita berumah tangga, ujian. Allah jadikan kita hidup bujang, ujian. Allah bagi orang yang menikah ada anak pinak, ujian. Allah bagi orang yang menikah tak dapat anak sampai kesudah, ujian. Tidak ada apa satu benda yang Allah jadikan di atas dunia ini yang tidak merupakan ujian. Semua ujian. Allah takdirkan kita jadi orang yang ada sikit ilmu, ujian. Berapa ramai manusia berilmu, dia jadi joh. Allah takdirkan dia jadi satu orang yang berilmu, dia jadi sombong. Allah takdirkan dia jadi satu orang yang banyak ilmu, ilmu itu tidak menundukkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan senang, tuan-tuan. Itu sahabat saya, dia jumpa satu Al-Fadhil Ustaz Dr. Al-Bakri yang duk keluar TV tu. Zulkifli. Dr. Zulkifli Al-Bakri. Oh, dia kata nak cari manusia tawaduk macam dia ni tak ada. Dengan ada ijazah doktorat, PhD dalam bidang agama. Tuan-tuan tengok dia duk keluar TV tu pun dengan muka dia, ngayak muka dia, dengan cakap dia, kita tahu ni orang bagus. Tak ada nak cari riak-riak sombong, tak ada nak cari riak-riak besar diri, tak ada nak cari riak-riak nampak dia tu nampak cantik. Satu sahabat dapat peluang program sama dengan dia. Last kali dia kata, Ustaz tak boleh cakap, Ustaz bagus Ustaz. Dia kata Dr. Zulkifli Al-Bakri ni bagus Ustaz. Kita nak dengar macam ni. Kita tak mau dengar orang sombong, dengan ada ilmu pergi jadi sombong, dengan ada harta pergi jadi sombong, dengan ada kuasa pergi jadi sombong, dengan ada pangkat pergi jadi sombong. So benda ni Allah tak mau benda ni. Allah nak melihat hati yang bersih, hati yang tawaduk, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah bagi tahu dalam ayat ni, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup, mati, sehat, sakit dan sebagainya, semua benda ni adalah sebagai ujian, sebagai cobaan kepada manusia semasa hidup. Siapakah di antara kamu yang lebih elok amalannya bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah bagi kita susah. Elok tak elok sangkaan kita kepada Allah? Orang dia hilang sabar. Dia kata apa Tuhan ni? Dia main macam tu. Saya bukan pemalas, saya bukan penyegan. Saya buat kerja, saya habis duit bukan sikit. Saya cuba macam-macam, semua tak berjaya. Apa ni Allah ni buat macam ni kat saya? Dia, kesusahan dia, kegagalan dia, kemiskinan dia menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mai kawan yang buat jadi. Tangan dia ni golden touch. Dia sentuh apa pun jadi mat. Dia buat menyaga apa pun jadi. Dia dah buat satu bisnes very successful. Dia diversify bisnes dia. Pergi buat lagi satu successful. Dia buat yang tu jadi. Dia buat yang ni jadi. Dia mejoh juga. Dia tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata apa? Dia kata benda ni aku usaha. Kalau aku tak usaha, Tuhan nak hantar mai ke benda ni bergolek. Dia cakap lagu tu. Dia tak bunyi nada dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna manusia ni Allah bagi susah pun ujian yang berakhir dengan kegagalan, Allah bagi senang pun ujian yang berakhir dengan kegagalan. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, allazi khalaqal mauta wal haya. Tuhan yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Tuhan boleh tengok siapa yang lulus ujian yang dia bagi dan amalan yang dia buat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata yang terlebih taat dan terlebih warak dan terlebih ikhlas dan betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang tuan-tuan. Nak buat satu benda yang kita boleh dapat ikhlas bukan senang. Satu benda yang bercakap mudah tapi nak buat cukup susah. Baik, dia kata dan banyak ingat kepada mati, bahkan bersiap sedia untuk mati. Itu dia. Kita ni bukan sahaja bila masa pun kena duk ingat, kata mati ni dia boleh mai anytime at any place. Duk berjalan kaki tepi jalan ni, punyalah kereta tak mau bawa, motor tak mau bawa apa-apa, takut duk tengok kemalangan, duk keluar TV macam jalan kaki jalan, orang main langgar dia, mati juga.
Takut ni, takut nak buat kereta, takut. Saya tak maulah. Dia kata duk tengok kemalangan teruk-teruk, motor pun tak mau naik, aku jalan kaki sudah. Tak ada pasal, kawan main rodok dia kat belakang, terguli mati juga. Rupanya cerita nak mati ni dia tak kira siapa, dan dia tak tahu bila, dan tak tahu di mana, tak tahu. Cerita di masjid mana bawah ni, satu sahabat kita dia ikut kuliah umur 30-an, 30 hujung, dia jadi manager di bank. Tak ada apa, duk elok-elok pergi pejabat kerja, habis shift siang, habis belah petang. Bila habis, selalunya bila habis dia duduk sat, dia settle apa patut-patut, dia balik. Tak balik, bila duduk di bangku, duduk kena awat pasal apa, dia kata rasa penat, rasa letih. Tak apalah, tengok dia sengap di bangku tu. Ke sebelah dia pun tengok, dia ni sengap ni tak berat-berat, letih sangat ke apa, rupanya meninggal dah. 30-an meninggal dah. Terkejut tengok, awak ni pasal apa, dia telefon ambulans mai, kata tak ada dah, ni bukan baru, dah lama dah. Dia meninggal pukul berapa pun tak tahu. Habis kerja pukul 5 tadi ni, pukul 11 baru dia realize meninggal ke apa tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila telefon bagi tahu ni satu benda, kita dan teringat, Masya Allah, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, God is great. Dia nak bagi dekat kita tempoh masa hidup sampai bila, hanya dia sahaja yang tahu. Dan dia nak tamatkan tempoh kita di atas dunia ni tanpa syarat. Tak mesti hang tua baru mati, tak mesti hang sakit baru mati, sampai masa hang mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka dia kata, dan banyaklah kita ni kena ingat mati, bahkan bersiap sedia untuk nak menghadapi mati. Dan banyaklah kita ni zikir kepada Allah, dan banyak baca Quran. Tuan-tuan, tu saya cakap pandai. Diri kita jaga, tu seduk peduli korang. Kita komit, kita wajibkan diri kita every day, tiap-tiap hari mesti baca Quran. Bangkit bagi awal sikit, semayang subuh bagi awal, habis-habis subuh baca Quran. Tak boleh nak baca banyak satu muka, baca Quran. Jangan berlalu 24 jam tanpa kita baca Quran. Hari ini tuan-tuan, smartphone kita ada 30 juzuk Quran dalam tu. Download free aja. Kalau kita nak pilih lebih-lebih, nak pilih reciters, nak pilih qari yang baca Quran bagi lebih, itu kena bayar lah. Tapi kalau setakat nak ambil Sudais seorang saja, setakat nak ambil Syuraim seorang saja punya bacaan, free ya, download free. Kita download benda tu bukan untuk dengar saja. Kalau kita outstation, kalau kita berjalan di mana-mana, atas urusan kerja, urusan keluarga dan sebagainya, kita duduk rumah adik-beradik ke, kita duduk di hotel ke apa, dalam smartphone kita ada 30 juzuk Quran. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, satu simple punya zikir, buka Quran baca. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 30 juzuk, baru hati berasa lega. Bermakna aku musafir ke, aku outstation ke, aku ada dalam negeri ke, aku pilok negeri ke, apakah benda ni aku tak tinggal. Habis semayang jamak takhir, maghrib, isya, malam apa semua sah lera selesai, satu witir buat juga. Kok mana cerita pun kita duk senang ke, kita duk di tempat kelang kabut ke, kita musafir ke, dak ke, apa ke, benda-benda hak simple ni jangan lepas. Qabliyah subuh jangan lepas, duha jangan lepas, lepas subuh baca Quran jangan lepas, sebelum tidur witir jangan lepas. Boleh kuat sikit lagi, pukul 3 tahajud bangkit buat. Hak ni kalau kita boleh istiqamah, kalau kita boleh ada satu komitmen untuk buat benda ni tuan-tuan, akhirat esok tengok kita punya statement. Macam mana kita hari ni duk pakai kredit kad belanja, hari akhirat esok macam tu lah statement nanti mai kat kita. Mai tengok, Masya Allah, tak sangka macam ni. Qabliyah subuh 2 rakaat yang aku buat dalam 3-4 minit, macam ni Tuhan bagi pahala kat aku. Masya Allah. Awallah aku start buat benda ni umur 45 baru aku start buat. Kalaulah aku buat daripada umur 25 dulu, tuan-tuan. Bila tengok statement tu, Masya Allah, kalau macam ni lah pahala Tuhan bagi. Bukan surah Al-Mulk yang aku baca tiap-tiap hari, aku akan baca setengah juzuk Quran tiap-tiap hari. Masa tu bukan masa untuk kita nak buat amal ibadah. Masa tu adalah masa untuk nak tengok statement dan menerima balasan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wa huwal azizul ghafur.
Dan dialah Tuhan yang sangat menang pada mengazab orang yang derhaka. Al-Aziz maksudnya apa? Perkasa. Maksudnya apa? Tak ada siapa boleh challenge dia. Itu maksud Al-Aziz. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ni wa huwal aziz. Dan dialah Tuhan yang maha perkasa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang sangat menang pada mengazab orang yang derhaka. Maksud dia apa? Maksudnya kalau dia jatuh hukum dekat kita, kena rendam di dalam neraka sampai parah pinggang, maka parah pingganglah kita. Tak ada siapa boleh lepas kita daripada azab yang dijatuhkan hukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu wa huwal aziz, Tuhan yang maha perkasa. Apabila dijatuhkan hukum azab kepada manusia, tidak ada siapa boleh tolong manusia itu. Lagi Tuhan itu Al-Ghafur, lagi amat mengampuni bagi orang yang taubat daripada melakukan dosa. Tuhan duk tunggu kita. Saya baru ni satu orang tanya, dia kata, Ustaz, ni yang bacaan apa ni, Allahumma ajirni minan nar, ataupun dalam lafaz jamaknya Allahumma ajirna minan nar, benda ni sunnah Nabi ke? Ada orang tanya. Seorang hari ni, tentang orang hari ni, mereka kalau nak ambil satu benda, nak buat satu amalan, mereka nak make sure adakah benda ni sabit daripada hadis yang merupakan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada, tetapi dia daripada hadis yang dhaif. Hadis dhaif ni maksudnya apa? Boleh buat amalan, cuma tak boleh hidup tengkang tumbuk meja dengan orang. Maksudnya sebut Allahumma ajirna minan nar itu, adakah dia daripada perbuatan Nabi? Jawabnya ya. Cuma hadis itu ada sikit masalah dari segi rawi dia dan sebagainya, tetapi dia adalah hadis. Dalam hadis bagi tahu kata apa? Nabi tiap-tiap kali lepas habis subuh dan tiap-tiap kali lepas habis maghrib, Nabi akan sebut Allahumma ajirni minan nar 10 kali. Lepas subuh 10 kali, lepas maghrib 10 kali. Itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak buat 10 berasa macam lambat sangat, kita jadi imam doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Habis nafas tarik pula Allahumma ajirna minan, banyak kali sangat, kawan belakang melisah. Ada juga makmum dia tak boleh lama. Dia ada hal nak pergi buat ni dengan dia banyak kerja. Jadi kita perengkah bang. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan, 3 cukup. Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, tapi benda tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia kata apa di sini? Allah Subhanahu wa taala itu wa huwal azizul ghafur. Tuhan yang maha perkasa lagi maha pengampun. Tuhan ni ready dah nak bagi pengampunan dekat kita. Cuma dia nak kita minta. Bila manusia ni jadi sombong, tak mau nak minta ampun dengan Tuhan. Sombong. Macam mana kita sombong dengan sama-sama manusia? Kita suami, kita salah. Isteri kita tegur kita, dia kata, abang, kita tahu dalam hati kecil kita salah. Tapi nak mengaku depan dia ni, baik aku pergi cukur misai, tak apa lagi dia kata. Dia sombong, dia tak boleh nak mengaku salah dia tu. Dia nak sebut kata okey. Kalau saya salah, saya minta sorry. Dia nak sebut banyak tu pun tak boleh. Dia duk jerkah, duk buat suara tinggi, duk kata dia betul. Kalau dengan manusia lagu tu, janganlah sampai dengan Tuhan pun macam tu. Dengan Allah Subhanahu wa taala ni tak ada guna langsung kalau kita sombong. Sebaliknya dengan Allah Subhanahu wa taala ni, kita ni kena pandai bawa diri kita. Kita hamba dia. Apa pun hak Tuhan kata betul semua, hak salah tu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Al-Ghafur, Tuhan yang maha pengampun. Allah duk tunggu aja mana hamba dia nak minta ampun, dia dandan nak bagi pengampunan kepada hamba dia. Firman Allah, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit yang berlapis-lapis. Langit ada di atas tu 7 lapis. Allah jadikan dia berlapis-lapis. Siapa yang buat? Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Tidak ada satu tungkat, tidak ada satu tiang, tidak ada satu apa boleh duk, tak ada. Duk begitu aja. Tak jatuh, tak reban dan tak timpa siapa-siapa. Hebat dari segi engineering.
dari segi kejuruteraan Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta langit itu sangat hebat. Allah sebut dalam Quran, khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah adalah Tuhan yang mencipta 7 lapis langit tibaqa, yang diletak berlapis-lapis. Antara satu dengan satu pun tak ada tiang. Daripada hak langit dunia di bawah ni sampai ke bumi pun tidak ada tiang. Tapi dia boleh duduk dalam keadaan berlapis-lapis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, setengah atas setengah daripada tiada bersentuh di antara satu sama lain. Orang-orang yang buat di universiti ni bidang astro di atas ni, buat kajian angkasa ni, dia kena pergi kaji betul ke Quran kata allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Quran itu dibuat 7 lapis, dan antara selapis dengan selapis itu tak bersentuh. Dia duk asin-asin. Betul ke? Kajian mesti dibuat, baru boleh rasa hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Maka tiadalah engkau dapat lihat pada jadi Tuhan Ar-Rahman bagi langit-langit itu tafawut, iaitu berlebih kurang, hanya bersamaan dan munasabah. Allah Subhanahu wa ta'ala buat langit 7 lapis ni, kalau kita nak pergi cari kod-kod ada kelemahan dari segi engineering, dari segi kejuruteraan Allah buat langit itu, nak pergi cari tafawut, nak pergi cari tang mana tak kena. Macam hari ni buat jambatan Pulau Pinang, engineer kena pergi supervise, kena pergi tengok, kena pergi check kontraktor yang buat ni, dia ikut ke tak ikut specification, dia ikut tak ikut ni spek yang dia punya besi nak kena pakai besar mana, dia punya bancuhan semen nak pakai semen banyak mana, pasyak banyak mana. Pembinaan itu dibuat oleh kontraktor, yang nak pergi supervise kerja tu adalah engineer. Bila engineer tak pergi supervise betul, dia jadi macam-macam cerita. Baru pakai setahun reban, baru pakai 2 ton runtuh, baru pakai berapa ton retak dan sebagainya. Benda tu jadi pasal apa? Pasal dia punya miss dia dari segi pemantauan. Allah Subhanahu wa ta'ala dia buat 7 lapis langit, dia cabar manusia. Dia kata hampir cari kok ada tak kena tang mana langit yang aku buat. Tu dia. Allah Subhanahu wa ta'ala dia buat ni yang kita dah baca, khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah buat 7 lapis langit ni, Allah cabar, Allah suruh manusia ni, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada tafawut, tidak ada kerosakan, kelemahan dan sebagainya pada kejadian langit yang aku buat tu. Tuhan kata kalau hampa pergi cek, kalau hampa pergi perhati tengok, kalau hampa pergi buat kajian, hampa tentu tidak akan jumpa kelemahan pada kejadian ini. Hebat tak hebat Tuhan ni? Cukup hebat tuan-tuan. Tak payah SPRM pergi siasat. Kita ni sudah ada kontraktor buat, sudah ada pula engineer yang dilantik untuk pergi supervise kerja-kerja tu. Kena ada SPRM pula pergi duduk orang kat belakang pula tengok ada tak ada duduk lepas hemblok kat tepi meja. Nak kena main tengok pula. Pasal apa? Pasal lepas satu-satu benda-benda yang dibina hebat tiba-tiba bermasalah. Ngan tak ada pasal, ngan tak ada hujan, ngan tak ada ribut, ngan tak ada apa, runtuh. Pasal apa? Mesti ada tak kena. Mesti ada tak kena. Sama ada dari segi foundation asas bawah tu, piling dulu curi ke apa ke, patut kena bubuh 100 tiang batu tu sebagai piling, dia pergi ganti dengan kayu bakar 1 lori misalnya, maka bumi tu tak cukup kuat. Maka bila dibuat binaan yang berat, nampaklah elok sat. Bila sampai satu tempoh masa, dia tak boleh nak tahan beban berat yang dia tanggung. Pasal apa? Pasal foundation dulu, daripada batu pergi ganti kayu bakar. Dengan kerana tu, akhirnya runtuh. Dia tak runtuh secara sendiri. Dia tak runtuh tanpa sebab. Dia mesti ada sebab. SPRM pula kena pergi.
Kena pergi siasat pula, kena pergi tanya balik, kena panggil line up, seorang-seorang kena interview pula, nak buka tengok balik ni tender apa projek dulu hampa buat macam mana apa semua. Allah Subhanahu wa taala dia buat langit 7 lapis, tak payah siapa main cek, dia suruh lagi pergi cek. Hebat tak hebat Tuhan ni? Telus tak telus Tuhan ni? Sangat hebat dan sangat telus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni saat lagi kita takut. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Farji'il basar. Ini lagi takut. Farji'il basar, maka kembali olehmu penglihatan engkau pula. Hal tara min futur, adakah engkau lihat daripada retak-retak ataupun pecah-pecah? Tuhan dah buat 7 lapis langit. Tuhan kata hampa pergi tengok ada tak ada defect, ada tak ada kerosakan kepada langit yang aku buat. Tuhan cabar suruh pergi tengok. Lepas tu ayat yang berikutnya Tuhan kata apa? Farji'il basar, pergi tengok lagi sekali. Hebat tak hebat Tuhan? Tu dia. Tadi dah suruh tengok, repeat, ulang lagi sekali. Farji'il basar, lagi sekali mata hampa pergi celek tengok. Hal tara min futur, adakah pada langit yang aku buat itu ada retak, ada sebagainya? Hebat tuan-tuan. Kalau kita faham surah Al-Mulk ni, takut dekat Tuhan ni. Jangan main kata dengan Allah ni, jangan main dengan dia. Dia begitu serius dia dalam bab ni. Dia begitu serius dalam hal ni. Allah Subhanahu wa taala nak ajak kita buat benda bagi elok, dan jangan takut. Kalau kita dah buat elok, jangan takut orang nak cari kesalahan kita. Pasal apa? Pasal kita dah buat elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Summarji'il basara karratain, kemudian kembali olehmu akan penglihatan pula 2 kali ulang, lihat balik langit itu. Lagi sekali sebut. Mula-mula dia dah suruh tengok, lepas tu dia kata pergi ulang, tengok lagi sekali. Kod tadi tengok kali mula tak nampak kelemahan datang mana, ulang lagi sekali. Summarji'il basara karratain, kemudian kembali lagi sekali olehmu akan penglihatanmu 2 kali ulang, suruh lihat langit yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat tuan-tuan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala begitu berani dia. Dia buat benda tu, dia tahu benda tu elok, dia cabar orang suruh pergi cari di mana kelemahan, dia cabar 2 kali, dia cabar 3 kali suruh pergi tengok. Bermakna apa yang Allah jadikan ini semua perfect. Dalam bahasa pengurusan hari ini dia kata apa? Zero defect. Tidak ada defect, tidak ada kerosakan sikit pun pada benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, yang qalib ilaikal basar khasian, nescaya balik kepada engkau oleh penglihatan itu dengan rasa yang hina. Tuhan kata, siapa yang nak pergi cari kelemahan Tuhan, siapa yang nak pergi cari salah Tuhan, dia pergi cari tak jumpa, dia pergi cari lagi tak jumpa, dia pergi cari lagi tak jumpa, Tuhan kata last kali apa jadi? Khasian. Dia akan balik mai dengan tak dapat apa kelemahan Tuhan, dia balik mai dalam keadaan khasian, dalam keadaan kecewa dan hina. Nak cari salah Tuhan tu tak jumpa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka tiada dapat sedikit pun cedera pada kejadian langit yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Wa huwa hasir, dan dia yakni putih asa daripada dapat lihat cedera pada langit yang dicipta Allah Subhanahu wa taala itu. Tak ada. Nak cari kesilapan Tuhan ni tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan sungguh telah kami hiasi akan langit dunia itu dengan segala bintang-bintang. Ini dia main pula cerita Tuhan ni, dia bukan setakat buat benda bagi elok, bukan setakat dia buat benda tu bagi utuh, bagi kuat. Bahkan Tuhan dia bila buat satu benda, dia bagi cantik. Macam kita lah, kalau kita nak apply ayat ni dalam konteks kita kerja pada hari ini, kita ni kalau boleh jadi satu pekerja, satu orang yang bekerja nak bagi yang terbaik, nak buat elok.
Kita jadi cikgu pun kita nak jadi cikgu yang terbaik. Kalau kita jadi engineer pun kita nak jadi engineer yang terbaik. Kalau kita jadi tok imam pun kita tok imam yang terbaik. Kalau kita jadi wakil rakyat pun wakil rakyat yang terbaik. Kita buat ni bukan hak wajib-wajib aja. Kita nak buat semua, nak bagi elok. Pasal apa? Pasal benda ni penting pada semua orang dan penting pada diri kita. Kalau kita buat elok. Nak ceramah pun kena buat bagi elok. Baca, prepare, faham dan sebagainya, pergi ceramah. Kita, apa benda pun dalam dunia ni kalau kita nak buat, kena well prepared. Dan kena buat bagi elok. Allah bukan sahaja buat langit 7 lapis, dia buat bagi elok dan cabar orang suruh pergi cari kelemahan pada penciptaan langit. Tidak cukup dengan tu. وَزَيَّنَّا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Sudah buat langit 7 lapis, dah cantik, dah hebat dah. Buat pula bintang-bintang, tabung bagi nampak cantik langit dia. Ni Tuhan. Kan kita bila main mesyuarat agung masjid, surau dan sebagainya, berebutlah di Pulau Pinang bukan sedikit, bergaduh. Ni pakai nak jadi pengusi. Ya Allahu Akbar. Ada pula sebahagian daripada orang ni dia kata, saya ustaz, dia kata ayah saya pesan. Apa pesan seorang jadi pengurusi masjid? Dia kata dah, ayah saya pesan tok sah pegang jawatan dalam masjid. Pula pasal apa? Ayah saya kata hang jadi orang yang menyumbang untuk masjid dan surau, tapi tok sah pegang jawatan dalam masjid dan surau. Dia kata pasal apa? Cerita bergaduh ni tak boleh selesai. Oh, kata pula ayah hang ni pun nampak macam satu boleh melihat masa depan ke apa ke? Sungguh tuan-tuan, rupa-rupanya berebut nak pegang jawatan ni, bila dah dapat tak buat apa. Tak buat apa. Masjid surau tak ada program apa. Tak dihidupkan dengan apa program pun. Masjid dengan surau ni kira ada gudul sembahyang waktu, 5 waktu tu je, tu pun subuh tukar ada, tukar tak ada. Pasal apa? Kadang-kadang orang main nak sembahyang, kira tak boleh nak buka pintu masjid. Kawan pegang kunci tak main. Yang kata Bani Syaibah ni tak main. Tahu Bani Syaibah tu apa? Bani Syaibah ni keturunan yang duk pegang kunci Kaabah tu. Bani Syaibah. Jadi hak duk pegang kunci masjid ni pun jenis Bani Syaibah juga. Dia tak main. Dia tak main pakai sembahyang di balai lentang. Program memang tak buat. Program memang tak buat. Apa pun tak buat. Masya Allah tuan-tuan. Apa kita nak jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Ada pula satu pihak bila dapat kuasa pegang masjid, pegang surau, dandan masjid tu daripada 30 tahun dah tak ada apa, dandan nampak perubahan. Bukan saja perubahan dari segi pengisian program, perubahan dari segi infrastruktur masjid. 30 tahun masjid tu macam tu aja. Mai jawatan kuasa baru ni, Masya Allah tuan-tuan. Surau kan, masjid kan, masuk dengan air condition, buat bagi elok, PA system bagi tip-top, lampu buat bagi cantik. Sepanjang bulan Ramadan lampu terang benderang, nampak hebat Islam ni. Hak dulu ni lampu Kalimantan terbakar sebiji, nak tunggu mesyuarat agung, nak beli lampu Kalimantan panggil 5 ubang ni. Nak kena mesyuarat agung, kata okey beli, baru pergi beli. Masya Allah tuan-tuan. Contoh yang saya buat ni adalah contoh yang sebenar. Cuma tidak kena mengena dengan orang yang hidup ataupun yang telah mati. Yang tu saja. Cerita dia lagu tu saja. Tapi ada sungguh jadi kejadian-kejadian macam ni, dah amat malanglah masjid-masjid dan surau-surau yang mendapat orang yang seperti ini menguruskannya. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, buat kerja bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Buat langit, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan sungguh telah kami hiasi akan langit dunia yang kami buat itu dengan segala bintang-bintang seperti pelita, seperti lampu pasang, nampak terang benderang bercahaya. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ, dan kami jadikan akan bintang-bintang itu sebagai melontar akan segala syaitan dan jin. Rupa-rupanya yang meteor, yang duk luruh jatuh dan sebagainya disebut dalam Quran. Apa cerita ni tentang meteor ni? Apa cerita dia? Ceritanya dia adalah panahan api yang digunakan oleh Allah untuk memanah iblis, syaitan dan jin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan jin ni apa betul-betul?
Selain daripada seluruh jin, apa jin ni? Sejenis makhluk halus. Ni kalau ikut keterangan dalam nas yang berbagai-bagai. Jin ini adalah sejenis makhluk halus, sama macam manusia. Jin ni sama macam manusia, kategori dia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ayat tu menunjuk kata jin dan manusia sama. Sama dari segi apa? Dari segi mereka ni hidup berkelompok. Kalau manusia hidup berkelompok, jin juga hidup berkelompok. Sama dari segi apa? Dari segi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kita ni manusia, ada Melayu Betui, ada Melayu Banjang, ada Melayu Jawa, ada macam tu juga jin. Ada jin Banjang, ada jin Jawa, ada dia macam-macam. Dia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan jin juga macam mana manusia, ada laki-laki ada perempuan, jin juga ada laki-laki, ada jin perempuan. Seperti mana manusia ada manusia yang menikah dan ada yang terus membujang, demikian juga dengan jin. Jin juga bernikah dan ada yang tak menikah, dan ada yang menikah dan beranak pinak. Ini jin. Jin ni apa? Jin ni juga sama macam manusia. Ada yang menerima Islam dan menjadi Muslim dan kemudiannya mukmin. Jin juga ada yang Islam dan mukmin, dan ada juga jin yang kafir. Semua benda ni bersabit daripada nas yang pelbagai. Contoh kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, dia cerita, hadis dia panjang, saya terus bagi ringkas. Hadis Bukhari cerita tentang Nabi SAW bersama dengan sahabat-sahabat dia nak pergi ke Suq Uqaz. Suq maksud dia apa? Pasar. Uqaz nama satu pasar di sana. Nabi nak pergi ke Suq Uqaz. Nabi ajak sahabat-sahabat, jom kita pergi ke pasar Uqaz. Okey, sahabat pun okey, ikut Nabi. Sampai di satu tempat yang bernama Nakhl. Nun kholam. Nakhl, kedudukan dia di antara Makkah ke Taif. Satu tempat bernama Nakhl. Bila sampai di situ, Nabi kata kita berhenti dan tidur dulu di sini. Pagi esok, ni adalah hadis Bukhari. Pagi esok bangkit nak sembahyang subuh. Ketika Nabi dan para sahabat bangkit nak sembahyang subuh itu, Nabi menjadi imam dan Nabi membaca Fatihah dan membaca surah. Ketika Nabi jadi imam sembahyang subuh di Nakhl ini, sekumpulan jin sudah dengar bacaan Nabi. Ini dalam Sahih Al-Bukhari ada, dalam Sahih Muslim pun ada, dalam sunan-sunan lain pun ada hadis ni. Bila mereka main-main, mereka dengar Nabi duk baca Quran ni, jin ni bila lalu dengar Nabi SAW baca Quran di dalam sembahyang subuh. Bila dengar saja benda ni, mereka sudah rasa takjub, sudah berasa kagum, sudah berasa hebat dengan apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Kejadian itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat surah Al-Jin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ni cerita tadi ni. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Sadaqallahul azim, ayat 1, 2 surah Al-Jin. Benda tu jadi Nabi tak tahu. Allah cerita kat Nabi. Allah kata, Muhammad, kamu tengah mengimamkan sembahyang subuh tadi, ada sekumpulan jin sudah mai. Allah cerita benda ni dalam bentuk ayat ni kepada Nabi. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada sahabat-sahabat ada sembahyang subuh ni, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada aku, annahu istama'a nafarun minal jin, sesungguhnya sekumpulan jin telah dengar Quran yang aku baca tadi.
Allah beritahu dekat Nabi, wahai Muhammad, tadi waktu sembahyang subuh tadi, waktu jadi imam tadi, waktu engkau baca Quran tadi, ada nafarun minal jin, ada sekumpulan jin sudah mai dan mereka sudah dengar bacaan Quran itu. Faqalu, dan berkata jin hak dengar ni, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami sudah mendengar satu bacaan Quran ajaba, yang cukup menakjubkan. Sama macam kita, orang kita hari ni, dia tak pernah pergi masjid, dia tak pernah pergi surau, dia tak pernah dengar ceramah, kuliah apa pun tak pernah dengar. Kawan dia ataupun jiran sebelah rumah dia duk kata kat dia, jomlah malam ni masjid ada buat ni, jomlah kita pergi dengar. Ada kata tak apa, pergi dulu, sekali aku pergi. Ayat tu duk pakai 30 tahun dah. Tak apa, pergi dulu. Sekali kita turut pergi ke belakang. Tak apa. Elok. Masya Allah, pergi dulu. Dia duk tak pergi. Sehinggalah bila kau ni ajak sekali tak jadi, 2 kali tak jadi, 3 kali tak jadi, seminggu tak jadi, sebulan tak jadi, setahun tak jadi, 1 hari jadi. Dia pun mati akal, habis dah duk abang ni nak sat lagi nak kena pergi tanu sat lagi, anak nak tuition sat. Anak bukan habis mengaji semua dah kat tuition apa lagi. Kata dia dah habis modal, nak pusing tak ngopi tu dah habis. Sampailah 1 hari, okey, dia pun tak okey malam dia pun bubuh kepiah apa lebih kurang, lompat naik kereta. Duduk dalam kuliah, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala buka hati dia. Dia dengar satu kuliah apa, dengar dia sudah jadi satu macam kena renjat karan. Dia sudah kena shot. Saya dengar uji mata berkaca, ya duduk dengar. Naik kereta balik, dia kata, ish, dia ni memang duk main selalu lah. Dia ni kata memang duk main lah. Berapa lama dah dia duk main masjid kita ni. Oh, dia duk otak ni duk fikir apa tak tahu, duk pusing, duk spin ni, duk fikir. Lepas ni bila pula dia nanti main? Dia duk main. Dia ni pun macam jin yang ayat ni cerita. Nabi Muhammad dah jadi Nabi berapa lama, Quran dah turun ni berapa ayat dah turun, dia tak pernah dengar. Tak tahu pagi tu Nabi pergi jadi imam sembahyang subuh, dia sudah pergi dengar untuk first time. Dengar saja terkeluar di mulut dia, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami sudah dengar satu bacaan Quran ajaba, yang cukup hebat, yang cukup ajaib, yang cukup mengesankan kepada diri kami. Ni jin ni yahdi ila rusydi. Balik pergi dekat kaum dia, masyarakat jin tu, dia kata apa? Ayat yang Muhammad baca tadi, yahdi ila rusydi, betul-betul memberi petunjuk kepada petunjuk sebenar. Untuk pertama kalinya dalam hidup dia, kekosongan dalam hati dia tu terisi. Selama ni dia ada kekosongan dalam hati dia, tapi dia tak tahu nak buat apa dalam kekosongan tu. Dia try nak fill in the blank. Ada kekosongan, dia nak isi blank tu, dia try hiburan tak jadi, dia try macam-macam tak fit. Satu hari tu bila dia dengar rupa-rupanya kekosongan tu boleh diisi dengan benda ni. Dia main satu macam. Dia balik pergi kepada masyarakat dia kata, aku sudah dengar Quran yang ajaib, yahdi ila rusyd. Ini betul-betul membawa kepada satu petunjuk yang benar. Fa'amanna bihi. Kami dengan ini declare, mengisytiharkan, kami beriman dengan ayat yang dibaca oleh Muhammad tadi. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Start pada ni dan seterusnya, kami tidak akan syirikkan Allah dengan apa benda pun. Tuan-tuan, ada tak ada tuan-tuan manusia yang satu petik jari dia terus berubah? Ada dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tuan-tuan. Ni ada jadi hari ni kita duk tengok ni artis-artis macam ni ya. Satu hari dia pergi dapat benda ni. Umar Al-Khattab, siapa sangka dia geng kosong berapa dia? Umar Al-Khattab ni, Umar Ibn Al-Khattab ni tak tahu 01 ke 02 ke 03 ke 019 ke tak tahu dia ni. Tapi kira Mekah kenal dia. Mekah kenal dia. Allah Subhanahu wa ta'ala punya kehendak mendahului jangkaan orang.
Masyarakat Mekah tidak pernah terlintas dalam hati mereka umat akan ikut Muhammad. Tak pernah terlintas dalam hati. Tiba-tiba Umar dipilih oleh Allah untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita ayat kita duk baca ni semua macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka jin apa semua ni kerja depa ni apa? Cuba kita baca di sini, waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan akan dia, yakni akan bintang-bintang meteor ni sebagai nak melontak kepada syaitan dan jin yang terbang mereka itu menghampiri langit untuk nak mencuri dengar perkataan malaikat, yakni dengan keluarnya percik api daripada bintang-bintang itu, maka membunuh ia akan jin-jin itu. Tuan tengok balik dalam surah Al-Jin yang kita baca ayat 1 ayat 2 tadi, tengok ayat 8 dengan ayat 9 pula Tuhan kata apa? Tuhan kata wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Sadaqallahul azim. Tuhan kata wa anna lamasna as-sama', dan kami jin ni daripada dulu lamasna as-sama', kami cuba untuk menghampiri langit untuk nak mencuri maklumat rahsia langit. Depa ni. Dan Allah bukan tak tahu benda ni, Allah saja biar. Tuan-tuan, kalau dibaca syarah ayat ni dia panjang lagi. Dia cerita geng-geng yang menjadi kahin, yang menjadi arraf di atas muka bumi ni. Kahin, arraf maksudnya apa? Tok rumah. Orang hilang barang pergi jumpa dia. Dia kata nak minta ayah haji. Minta ayah haji tolong tengok Ustaz, apa rantai labuh bini saya ni siapa tangan tak cermat sudah ambil. Kata begitu. Ayah haji pun kata bila jadi tu, sambil ambil ayam satu mangkuk mai, sambil duk potong mulut, duk mumi apa, potong limau duk lepas sekepi masuk layang tu. Dia kata bila ni yang sedang kata hilang ni, bila apa semua tak pergi muih, tak pergi lagu tu punya duk buat. Lepas tu dia pun tengok ni, kalau saya habaq saya lagi jangan terkejut nah. Tu main lagu tu. Itu yang kita lagi nak terkejut. Kita tahu awaknya. Bukan orang lain ni. Siapa dia? Siapa dia saya tak lihat abang lah, tapi badan gemuk-gemuk sikit lah. Dia duduk main lagu tu. Siapa ni yang pergi bagi ilham dekat Syekh potong limau ni, nak pergi sebut kata badan gemuk-gemuk, bukan orang lain ni, siapa? Ini ayat yang kita baca ni. Iblis, syaitan dan jin, mereka pergi duk curi dengar maklumat daripada langit sana, mereka turun main, mereka bisik kepada orang yang buat kerja ni, kepada araf, kepada kahin, kepada bomo, kepada dukun, kepada apa, mereka beritahu. Dalam hadis Nabi kata apa? Ada benar, tetapi kebenaran yang ditambah dengan 1000 pendustaan. Jadi bila dia sebut tu, kadang-kadang betul. Pasal apa? Dia dapat maklumat yang dia pergi curi di sana. Tetapi Nabi kata apa? Ditambah dengan 1000 pendustaan. Nampak? Terus orang dia macam orang tikai kong lah. Dia tikam ni 3, 4, 5, 6. Tentu dia naik 3, 4, 5, 7. Allahu Akbar. Dia kata 1. Allahu Akbar. Dia sebut tu. Allahu Akbar. Dia kata 1 aja. 3, 4, 5, 6. Dia kata aku sebenarnya teringat dah 3, 4, 5, 7 ni. Macam mana aku pergi tulis 3, 4, 5, 6 ni? Duk esok tikam lain. Sama dah dengan orang yang duk pergi jumpa dia ni. Dia abang-abang tu berasa macam dia ni macam tahu ni. Memang kebetulan pun sehari sebelum sedang rantai ni hilang, memang Syekh ni main rumah. Syekh badan sedap-sedap gemuk-gemuk tadi, memang Syekh ni main rumah.
Lepas tu law ni, kalau telefon duk buat tak mau angkat, memang dia ni ya. Nampak tuan-tuan, betapa kerosakan yang berlaku dalam masyarakat kerana percaya kepada benda-benda macam ni. Kerosakan berlaku di dalam masyarakat. Tah betul, tak betul. Tetapi dia mencetus satu kerosakan di dalam hubungan kekeluargaan, jiran tetangga dan sebagainya. Allah sebut dalam ayat 8 dengan 9 surah Al-Jin, wa anna lamasna as-samaa'a. Jin kata apa? Dan kami dulu memang kami ni piduk hampiang dengan langit ni kerana nak curi rahsia langit. Fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhubah. Tapi hari ni kami tak boleh pun nak pergi dekat dengan langit ni. Pasal apa? Pasal bila kami pi saja dekat dengan langit, fawajadnaha, maka kami mendapati di langit itu muli'at. Muli'at maksudnya penuh. Bahasa Arab dia kata mamlu ataupun mali, makna dia full. Kalau dalam bahasa dia kata zahmah. Oh, dia kata tempat tawaf zahmah. Zahmah makna dia apa? Mali ataupun mamlu bin nas, penuh dengan orang ramai. Dia ada di situ. Maka Allah sebut dalam Quran ni fawajadnaha muliat. Maka kami bila pi dekat dengan langit, kami dapati keadaan di langit sana muliat harasan syadidan wa syuhubah, sudah dipenuhi dengan penjaga-penjaga yang kuat-kuat. Dulu mereka boleh akses pi sampai dekat dengan langit, boleh akses, boleh pi. Now no more, tak boleh lagi. Bila pi saja tengok-tengok duk kawal langit ni, yang duk jaga langit ni, malaikat-malaikat yang harasan syadidan, malaikat-malaikat yang mereka ni jaga dengan cukup kuat. Wasyuhubah, bahkan lebih teruk daripada tu, kalau kami pergi dekat, kami dipanah dengan panah api. Syuhubah, panah dengan panah api. Dulu boleh, lah dah tak boleh. Dia kata nak pergi dekat dengan langit. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Dulu kami boleh pi, ada tempat kami boleh duduk lepak-lepak dekat dengan langit. Dulu kami boleh pi, ada maqa'id, ada tempat-tempat yang kami boleh duduk di sana nak curi dengar rahsia langit. Faman yastami'il ana, tapi hari ini siapa yang cuba nak pi curi dengar rahsia langit, yajid lahu shihabar rasada, maka apa yang dia akan boleh ialah panah api yang panas menyala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bulan puasa lepas kita khatam Quran. Ada yang khatam sekali, ada yang 2 kali, ada yang sampai 3, 4, 5 kali. Tapi silap kita satu apa dia? Kita tak tengok makna ayat yang kita baca. Tak apalah, yang tu pun pahala kita dah dapat dah pasal baca Quran bulan Ramadan. Ni lepas Ramadan ni belak balik makna-makna dia. Balik buka surah Al-Jin, niat kita duk baca banyak cerita pasal jin ni. Betulkah apa yang disebut di dalam kuliah ni tentang hal ehwal jin ini macam ni, yang satu ketika dulu boleh curi dengar, walaupun Allah tahu, Allah benarkan, tetapi kemudiannya sudah tak boleh. Menghampiri langit pun sudah tidak dibenarkan kepada jin ini. Bahkan kalau mereka pergi dekat, mereka akan kena panah dengan api. Dalam sebuah hadis riwayat Ibn Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata dia, qadima wafdul jin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Muhammad inha ummatak an yastanju bi'azmin aw rawsatin aw humamah fa inna Allah ta'ala ja'ala lana fiha rizqa. Qala fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalik, atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia kata pada satu hari qadima wafdul jin, telah mai jumpa Nabi satu utusan jin. Jin macam kita kata tadi, macam mana manusia ada masyarakat, ada ketua dia, jin pun macam tu. Dia ada community dia, dalam community dia ada ketua dia. Pada satu hari, satu komuniti jin ni sudah hantar utusan pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kata depa ni kepada Nabi, ya Muhammad, inha ummatak an yastanju bi'azmin aw rawsatin aw humamah.
Ni wakil jin ni pi ramai-ramai jumpa Nabi, depa kata dekat Nabi, depa kata, ya Muhammad, tolong larang umat engkau. Muhammad, tolong habaq dekat umat engkau ni semua, manusia ni, janganlah mereka beristinja dengan menggunakan azmin, tulang, au rawthah, ataupun najih menatang, au humamah, humamah, najih orang. Ni masyarakat jin sudah hantar utusan pergi jumpa Nabi, minta Nabi bagi tahu kat kita, bagi tahu kat manusia, kalau sekiranya buang air nak cuci, dia panggil istinja. Nak cuci, nak istinja ni, tolong jangan guna 3 benda ni. Apa dia? Tulang, jangan guna. Rawthah, najih menatang, jangan guna. Dengan humamah, najih orang, jangan guna. Fa inna Allah Ta'ala ja'ala lana fiha rizqa. Jin habaq dekat Nabi, dia kata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kepada kami 3 benda tu rezeki kami. Dia nak abang apa kat kita? Nak abang kata jin ni dia makan benda ni. Jin ni dia makan benda ni. Dia makan tulang, dia makan najih menatang, dan dia makan najih manusia. Jin ni dia makan benda ni. Weh, kacau tuan-tuan, jangan jadi jin. Ni kaut punya cerita ni kalau macam ni. Hadis ni pula hadis sahih. Dan bukan satu, ada banyak hadis yang menceritakan matan yang sama. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Nabi pun bagi respect kepada jin yang main ni. Nabi pun bagi tahu sahabat semua, please jangan guna benda ni untuk istinja. Apa dia? 3 benda yang disebutkan tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang dikatakan jin, makanan dia yang tu. Dan mai pula hadis riwayat Ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata fi hadhihi al-ayah alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang depa seru, manusia kadang-kadang dia duk seru. Seru siapa? Seru jin. Ni orang-orang ni kadang-kadang dia pergi belajar ilmu apa ke apa semua, dia duk seru. Seru ni dia antara benda yang diseru itu ialah jin. Dia minta tolong dengan jin. Kan tuan-tuan, dalam masyarakat Melayu lama dulu, kalau orang ada dusun derian, dia ada employ hantu raya jaga. Dia employ, itu bayar gaji bulan tu, hantu raya untuk jaga dusun derian dia. Bila orang main nak curi dusun derian dia, main duk nampak muka dia duk dah, dia ni tak balik rumah ke? Sepanjang musim derian ni dia duk ada dalam kebun dia aja. Duk ada tu macam ya sila panggung dekat dangau dalam kebun derian dia. Duk India main duk goyang kaki. Mai pagi pun dia ada, mai tengah hari pun dia ada, mai petang pun dia ada, malam bawa torchlight suluh muka dia. Dia ni apa, tak balik rumah ke apa? Itulah jin, ataupun disebut dalam masyarakat Melayu hantu raya. Nampak? Benda ni memang wujud, dan benda ni disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sebut ayat dalam Quran, kata alladzina yad'un, orang-orang yang duk minta tolong kepada jin-jin ni semua, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Depa ni duk minta tolong dengan jin. Rupa-rupanya jin tu pun sendiri duk cari jalan untuk nak mendekatkan diri dengan Allah. Dia duk minta tolong kat jin. Rupanya jin tu sendiri yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Jin ni sendiri duk pi cari wasilah, duk pi cari jalan untuk nak mendekatkan diri dengan Tuhan mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, kana nasun minal jin yu'badun fa aslamu. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata sebahagian daripada manusia pergi duk sembah, pergi duk minta tolong dekat jin, sedangkan jin ramai dah pakat masuk Islam. Jadi dulu tu ni hak duk mengaji agama ni nak pergi jadi merapu, hak artis duk patah balik mau ke Islam. Dia pergi jadi gitu. Mengaji agama pilih nak jadi merapu, hak artis dah tak mau dah.
Gitar-gitar dia rebut tali pergi putih lempar buang apa, dia nak balik kepada Islam. Ibarat bandingannya macam tu. Kita pergi duk minta tolong dekat jin, sedangkan Nabi bagi tahu kata jin tu sendiri duk cuba, duk cari jalan macam mana dia nak buat comeback kepada Tuhan dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Allah kata waja'alnaha rujuman lisyayatin. Meteor ataupun bintang, taik bintang ini dijadikan sebagai satu lontaran, satu panahan api untuk nak membunuh syaitan dan juga jin. Yang apabila kena saja jin ni, membunuh dia akan dia. Tuan-tuan, persoalannya, iblis syaitan mati tak? Tak mati. Iblis syaitan tak mati. Sebab dia minta dekat Allah. Selepas daripada dia memperdayakan Adam dan Hawa, dia minta kepada Allah supaya kekal hingga hari kiamat. Dan Allah luluskan permohonan itu. Yang mati ni siapa? Jin. Pasal apa? Pasal jin ni macam manusia. Jin ni dia serupa kita. Dia berkelompok, dia menikah kahwin, dia ada laki-laki perempuan, dia ada Islam, ada bukan Islam dan sebagainya. Dan dia juga tertakluk kepada mati. Maka ayat yang kita duk baca ni, yang kata waja'alnaha rujuman lisyayatin, maksud syayatin ini bukan syaitan, sebaliknya jin, kerana jin mati, dia kata. Bahkan dia kata boleh menghilang dan boleh membinasakan akal jin itu. Jin yang kena panah dengan bintang ni tadi, dia kalau dia tak mati pun dia jadi sewel. Dia hilang akal, dia jadi sewel. Hak sewel ni yang duk kacau orang ni. Hak elok sikit no, dia pun duk cari jalan nak rapat dengan Tuhan. Ni hak sewel ni yang duk kacau orang. Ni dia kata, bukan makna bintang itu keluar daripada tempatnya. Wa a'tadna lahum azab as-sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka itu, yakni bagi segala syaitan itu, azab neraka di hari akhirat esok, iaitu kemudian daripada bakang dengan panah bintang pada dunia. Sudahlah atas dunia dia kena panah dengan bintang panas, akhirat esok kena neraka pula kepada jin ni. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir, dan bagi segala orang yang kafir dengan Tuhan mereka itu, mereka kena azab neraka jahannam, dan itulah sejahat-jahat tempat kembali, iaitu neraka. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan, apabila dilontar mereka itu, yakni kafir-kafir itu di dalam neraka, nescaya dengar mereka itu baginya suara keriau yang deras. Itu dia. Siapa yang keriau ni? Orang yang kena lontak masuk dalam neraka keriau ke? Ataupun neraka tu sendiri keriau? Ni ayat ni. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan, dan apabila dilontar kafir-kafir itu ke dalam neraka, nescaya dengar mereka itu. Maksudnya orang kafir dengar apa? Dengar suara keriau yang deras, seperti suara himar, dia kata. Yang keriau tu apa dia? Neraka keriau. Hak puak kena lempang ni tu saya kata dah keriau sampai hilang suara lah. Neraka tu sendiri keriau. Neraka ni, keriau ni, dia abang kata macam apa? Macam suara himar, kata pengarang kitab ni. Pasal apa dia kata keriau macam suara himar? Pasal apa? Pasal suara himar adalah suara yang paling tak sedap dengar. Tuan-tuan dengar bunyi suara himar macam mana? Tak ada. Bila pergi ke Mekah, Madinah, kalau nampak himar, turun cucuk perut dia. Dengar dia keriau macam mana. Suara himar ni disebut dalam Quran, kata suara tak elok. Tuan-tuan baca surah Luqman. Surah Luqman, kan? Tuhan kata wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Tu tentu dia nak beritahu. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Dia nak abang tu suara himar tu. Quran kata wala tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah kamu kerana nak menghina sama-sama manusia kamu buat beralih ke lain. Ni dalam surah Luqman. Dia pesan kat kita ni jangan pandang hina kat orang. Pandang hina ni maksudnya apa?
Kita tengok satu orang yang kita buat walih ke lain, salam pun suara tangan sini, muka tengok ni. Kita buat tu kerana menghina dia. Kalau orang tu orang yang kita ada kepentingan dengan dia, salam berdua tangan hanggur pula lagi. Kalau tengok dia ni salam begitu sambil duduk sembang balik ni. Allah kata dalam Quran, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu beralih muka ke lain kerana nak menghina orang ni. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan kamu berjalan atas muka bumi Tuhan ni dalam keadaan sombong. Jalan orang sombong ni, dia ada gaya dia. Jalan tu nampak sombong, orang tengok pun nampak sombong. Muka orang nampak sombong, cara bercakap orang nampak sombong. Tuhan kata jangan macam tu. Jangan duk tunjuk sombong, duk beralih ke lain kau. Jangan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tak suka kepada orang-orang yang mukhtal, orang-orang yang sombong, fakhur, dan orang yang bangga diri. Tuhan tak suka. Waqsid fi masyik waghdud min sautik. Tuhan kata apa? Waqsid fi masyik. Sederhanalah di dalam jalan kamu. Kita bila berjalan langkah tu biarlah kelihatan sederhana, tak nampak sombong tu. Sederhanalah di dalam jalan kamu. Waghdud min sautik. Rendahkanlah suara kamu. Cakap 2 orang, cara 2 orang. 5 orang, cara 5 orang. Cakap 2 orang, dekat satu surau dengar. Tuhan kata, no, jangan macam tu. Waghdud min sautik. Rendahkan suara kamu. Inna ankaral aswat. Kerana sesungguhnya suara hak paling buruk, hak paling tak elok, la sautul hamir, adalah suara keldai, suara himar. Quran sebut macam tu. Dia mai ayat yang kita baca malam ni, benda yang sama dia beritahu. Dia kata jangan kita ni piduk buat macam tu, piduk buat seperti suara himar. Dia kata pasal apa? Pasal bunyi neraka tu bunyi tak sedap dengar, macam mana bunyi suara himar. Orang dengar, orang tak suka dengar. Demikianlah neraka dijadikan Allah Subhanahu wa taala wahiyat tafur, dan neraka itu menggelegak dia. Bunyi gelegak dia tu pun cukup dah jadi azab kepada manusia. Bunyi menggelegak tu cukup, itu sudah jadi azab kepada manusia. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Maka hampir-hampirlah putus, pecah neraka itu kerana marahnya dia kepada kafir-kafir ini. Neraka tu bila orang kafir dicampak masuk ke dalam dia, bunyi dia tu bunyi marah kepada orang yang masa hidup di atas dunia kafir dengan Tuhan. Neraka marah. Maka tak apa hampa ni, apa yang Tuhan tak bagi ke hampa di atas dunia dulu. Tuan, kalau kita tengok dalam apa nama cerita pasal apa nama jin tadi, Nabi SAW pernah satu hari duduk di depan sahabat-sahabat ni. Nabi sudah baca surah Ar-Rahman. Nabi baca surah Ar-Rahman kepada sahabat-sahabat ni. Daripada awal surah Ar-Rahman sampai habis. Dalam hadis dia kata apa? Fasakatu. Sahabat duk dengar Nabi baca surah Ar-Rahman ni, semua diam dengar. Faqala Nabi SAW, Nabi kata dekat sahabat ni, Nabi kata laqad qara'tuha 'alal jin lailatal jin. Nabi kita hangpa tahu dah, surah Ar-Rahman ni aku pernah baca kepada jin pada malam jin jumpa aku. Fakanu ahsana mardudan minkum. Nabi kata jin punya respon bila dengar bacaan surah Ar-Rahman aku lebih baik daripada hampa. Nabi kata dekat sahabat, aku jumpa dengan jin satu malam, aku baca surah Ar-Rahman daripada awal sampai habis. Respon jin, respon mereka bila dengar aku baca surah Ar-Rahman ni, respon mereka ni lebih baik daripada hampa punya respon. Sengap macam faham tak faham ke apa tak tahu. Jadi lagu tu Nabi kata aku baca dekat jin, jin punya respon lebih baik lagi.
kuntu kullama ataitu ala qawlih. Nabi kata bila aku baca surah Ar-Rahman itu, tiap-tiap kali bila sampai tang ayat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surah Ar-Rahman saja berapa kali tu ulang ayat tu. Apa maksud dia? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maksud dia apa? Apa lagi nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan? Tuhan tanya ni, aku bagi ke hampa ni macam-macam, apa lagi yang hampa tak puas hati? Ada hampa sakit, sihat, tak puas hati lagi. Hampa punya sakit sikit-sikit ni, kalau banding dengan kawan yang sakit kronik, macam mana? Tak puas hati lagi. Aku bagi hampa ada rumah tangga, ada suami isteri, ada anak pinak, ada tak puas hati lagi. Maka Tuhan tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi nikmat Tuhan yang hampa nak dustakan, yang hampa tak puas hati? Bila sampai ayat tu, jin kata apa? Jin ni duk dengar Nabi baca surah Ar-Rahman, bila sampai ayat tu, jin kata la bi syai'in min ni'amik rabbana nukadzib falakal hamd. Respon jin ni bila dia dengar Nabi baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, apa lagi nikmat yang hampa tak puas hati? Jin jawab dah. Dia kata tak ada benda yang kami tak puas hati terhadap nikmat yang Tuhan bagi. Falakal hamd, bahkan bagi engkau ya Allah segala puji-pujian. Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, hampa ni aku baca ke nganga saja, tak ada respon. Aku baca surah ni dekat jin pun, jin respon bagus. Nampak tuan? Kadang-kadang kan bila jadi guru dia ada juga frustrated. Bila mengajar lagu, nampak ada guru duk nangoi lagu faham ke tak faham pun tak tahu kan. Nak duk tengok muka ni muka faham ke, muka tak faham apa ke. Lagi frust guru ni apa dia? Dia lagi frust guru ni. Aku punya lah. Ya Allahu Akbar, dia boleh lena. Betul punya tak boleh kan. Rupa-rupanya benda ni bukan guru hari ni aja. Nabi dulu dah rasa dah. Nabi kata aku baca surah Al-Jin, aku baca surah Ar-Rahman dekat jin, jin pun respon bagus. Bila tanya hampa tak puas hati nikmat apa lagi ni, jin jawab tak ada, kami puas hati, bahkan falakal hamd, bagi Allah segala puji-pujian. Maknanya ada interaksi antara Nabi dengan jin. Depan ni, depan ni duduk nangoi lagu tu. Nabi kata apalah hampa ni, aku jumpa jin baca surah ni, lebih lagi aku seronok kerana respon mereka lebih baik. Hadis ni nak menceritakan apa? Kekecewaan guru terhadap anak-anak murid ni. Kan? Kadang-kadang dia lagu tu. Kan? Kadang-kadang dia tak ada terima kasih kan. Macam sekolah hari ni dia ada buat hari guru. Hari guru ni pasal apa tuan-tuan? Pasal nak bagi budak-budak ni reti terima kasih kat guru. Itu aja tujuan dia. Bukan nak bagi cikgu ni syok sendiri. Bukan nak suruh cikgu ni pergi beratok kami guru Malaysia. Bukan nak bagi dia syok sendiri. Tapi nak ajak budak-budak ni suruh apa? Terima kasih dekat cikgu. Kalau cikgu sekolah rendah tak ajak saya kenal ABC, saya tak ada PhD hari ni. Inilah cikgu ni. Dia ajak saya bagi kenal ABC apa semua ni. Hari ni saya sampai PhD, saya boleh belajar. Jasa guru ni tak lupa sampai mati. Depan orang ramai semua jumpa salam, dia habang pula ke orang. Dia kata ni cikgu saya dulu ni masa sekolah rendah. Betapa biskut Mary-nya cikgu ni. Dia kata alhamdulillah, dia pun dandan putih butang baju atas. Saya lah cikgu dia ni dulu. Dia kata nampak, ini tak ada. Budak hari ni dia tak tahu hormat, dia tak tahu terima kasih kepada guru-guru dia. Nampak? Nabi SAW pun kecewa kalau sekiranya tidak ada respon baik daripada anak-anak murid dia. So dia kata dalam tu takadu tamayyazu minal ghaid, macam nak pecah neraka tu, marah kepada kafir ni. Pasal apa? Pasal depa ni di atas dunia ada peluang untuk terima Islam, depa tolak, depa tak mau kepada Islam. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, tiap-tiap kali dilempar ke dalamnya satu puak kafir, tanya akan mereka itu oleh pegawai neraka.
pertanyaan itu pertanyaan sindiran. Bila satu orang kafir dilempar masuk neraka, masuk pi malaikat Malik, malaikat Zabaniyah yang jaga neraka tu, masuk mai tanya dulu. Dia tanya dulu, ni kawan yang baru masuk neraka ni, alam ya'tikum nadhir? Itu soalan. Malaikat Malik bila ada ahli baru masuk neraka, dia tanya dulu. Sebelum nak kena dera, kena azab tu, dia tanya dulu, alam ya'tikum nadhir? Tidakkah dulu di atas dunia ada mai kepada kamu satu rasul yang menakuti dan memberi peringatan tentang azab hari ini? Dia kata hang atas dunia tu tak pernah dengar ke orang duk baca ayat Quran cerita pasal adanya neraka ni? Dia tanya orang yang masuk neraka ni. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Jawab kawan yang kena masuk neraka ni, dia kata bahkan ada datang kepada kami rasul yang menakuti tentang hari ini. Ada. Dia kata saya memang biasa dengar ceramah Maulid Nabi, depa ada sebut benda ni. Dah tu macam mana yang masuk neraka hari ni? Yang tu itulah pasal, dia kata. Hari ni punya orang jawab, itulah pasal. Itulah pasal kah hang cari pasal? Mereka dia kena. Ni dia jadi macam ni. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai. Kami di atas dunia dulu, bila orang main duk baca ayat Quran hadis dekat kami, maka kami dustakan semua tu. Mengaku. Dah masuk dah neraka, mengaku. Adalah main duk baca, duk ceramah, duk cerita ni pasal ni semua, tapi ialah nak buat macam mana orang muda, maklum sajalah. Kan? Tak minat lah. No, actually I try pergi 1-2 kali. Jawab kat malaikat. Actually I ada try nak pergi dengar sekali 1-2 kali, tapi you tahu lah, boring lah. Jawab dekat malaikat macam tu. I ada try pergi. I try juga. I try to sit down. I try to be a good listener. But you know lah, this all the jokers dia panggil kawan tu ceramah. You know lah, all the jokers sometimes they speak nonsense. That's why lah I pergi sekali door and then get lost lah. I pun tak pergi dah lah. Itulah pasal. Ni, dia jadi dialog dengan malaikat ni. Fakazabna, kami dustakan apa yang mereka main abang. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Bahkan kami kata Allah tak ada buat turun apa pun sebenarnya dekat kita. Kita ni beranak main atas dunia, dia main akal, masuk sekolah mengaji, cerdik, hang pandai-pandai pergi cari makan, nak buat hidup. Habis. Ma fi syai'. Tak ada apa. Ni cerita kata mati, nak main muka nakir, cerita kubur nak himpit, nak apa ni, semua ni dia kata nonsense. Dia kata ni semua karut, dia kata. That's why dia kata, you see what happened to Malays? Mula cakap orang putih lah. Mula cakap orang putih. You tengok apa jadi dekat orang Melayu. Dia kata orang Melayu pasal duk pergi dengar benda macam ni, dia kata tengok tertinggal dengan bangsa lain. Ada tak ada orang cakap begitu? Ada, tuan-tuan. Pergi masjid duk dengar haram halal, haram halal. Haram ada 10, halal ada 1. Dia kata macam mana kita nak buat menjaga? Nak buat yang tu haram, nak buat yang ni haram, yang tu tak boleh. Ni lah jadi. Dia kata bangsa lain pergi ke depan, tinggal kita di belakang. Semua ni dia kata pasal apa? Because those jokers, dia kata. Jokers dia panggil. Ni hak duk main abang haram halal, baca Quran, baca hadis ni, because of those jokers. Dia kata depan ni lah duk main buat lawak, buat leceh ni, orang Melayu kita tertinggal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masuk neraka, malaikat tanya, dia mengaku benda tu. Ada, memang ada mai duk cakap pasal Quran hadis, fakadzabna, kami tolak semua, kami tak pakai. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', kami kata tak ada, Tuhan tak ada turun apa pun cerita ni, depan ni saja duk mai pemohong. In antum illa fi dalalin kabir, dan tiadalah kamu itu melainkan pada dalalah yang besar sekali, kerana datang rasul tiada mau kamu ikut. Malaikat kata itulah pasal hampa ni jadi sesat macam hari ni. Hampa tolak Quran, hampa tolak hadis, hampa tak mau dengar agama dan sebagainya. Hari ini di sinilah tempat hampa. Wa qalu law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka katalah depa yang masuk neraka ni, kalaulah dulu kami dengar dan kami ambil fikir dengan akal kami akan seruan rasul itu, nescaya tidaklah kami jadi seperti hari ini ahli neraka. Ini saya. Kalaulah hari itu pergi dengar dah, kalau ambil pakai benda ni, ambil faham, praktis, tentulah hari ini tak duduk sini. Itulah jawapan.
di hari akhirat esok, fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir, maka mengaku mereka itu dengan dosa mereka kerana mendustakan nabi itu, maka jauhlah bagi ahli neraka itu daripada rahmat Allah. Wallahu a'lam. Sampai tentu depa pun fa'tarafu bi dzambihim, mereka pun mengiktiraf, mengakui dosa depa. Mengaku memang kami silap, tapi mengaku pada hari itu sudah tidak membawa apa-apa faedah dan tidak membawa apa-apa makna lagi. InsyaAllah lepas ni kita akan tengok innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, segala mereka yang takut Tuhan secara ghaib, yakni taat mereka itu akan Allah pada ketika sunyi daripada manusia. Manusia ni pun dia ada macam-macam. Dia ada yang dia takut Tuhan depan orang, belakang orang dia tak takut. Maka dia nak beritahu dekat kita bahawa mana-mana manusia yang dia tak kira depan orang ke belakang orang, dia takut Tuhan. Inilah manusia yang sebenar-benarnya mendapat pengampunan Tuhan. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.